Korang nampak kat sini, saya ada 4 page. Page 1, page 2, page 3, page 4. Saya nak buka ke 4 page ni. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, 4 page. Page yang keempat ni adalah untuk kita remove session. Yang biasanya kita buat log out lah. Untuk log out. Sekejap, saya nak cari ni. Ya. Sorry, information on clients. So kita sebelum cuti semester kita dah tengok dah hidden form field. Hari ni kita nak tengok session. Okay, so kita tunjuk contoh untuk session. Okay, saya akan review balik berkenaan dengan hidden form field. Okay, dalam yang kita buat dalam update training hari tu. 2 minggu sebelum cuti pertengahan semester. Okay, so saya tunjuk sekejap mana. Okay, so dalam update, kita update update. Okay, this is update. Okay, kita ada update form ataupun update JSP. Okay, sama je. Okay, so ni update ni. Okay, kalau saya tengok, okay, kat sini kita pakai hidden. Okay, so sikit. Okay, yang kita tengok kalau saya buka, boleh buka balik. Boleh buka semula coding yang saya bagi tu ataupun yang telah you all buat. Okay, update training form yang ni yang saya bagi hari tu. Yang update training form yang untuk training management system tersebut. Okay, so ada hidden value here. So input type hidden. Okay, di mana yang ni dia pakai form. Kalau perasan dekat atas ni ada form. So bila ada form maka kita boleh pakai input. Tapi input ni dia hantar kepada training form, hantar kepada update training process. Okay, so sebab tu dalam update training process ni dekat sini kita ada request get parameter. Okay, so get parameter ini didapat value-nya daripada sini. Di mana value ini diambil daripada database, daripada table trainee yang kita declare semula. Kita bagi assignkan value tersebut kepada employee ID, kemudian employee name, dan city dan juga state ID. Okay, so dia ambil value ini. Kita dalam form ni sebenarnya bila kita run, run ni. Ataupun yang kedua ni kita ada, yang ni kita ada update training 2 JSP. Okay, sama juga
update training 2 GSP ni, so dalam ni ada hidden form. Okay, so ada hidden form kat sini. Okay, so yang ni saya tak hidden kan, so kita boleh hidden sebab tu dia nampak bila kita run sistem tersebut, run form tersebut. Okay, sekejap saya tunjuk. Dan dua-dua ni adalah input kepada, okay, kita masukkan employee ID, so let's say 2, so submit, okay, sekejap, belum sambung dengan Zen. Itu isi berapa dia satu pun tak. Sekejap cari value apa dia. Data dah banyak delete minggu lepas kan. Data ke training management system, okay, training 25. Okay, so nampak kat sini satu yang atas ni. Kalau nampak kat sini, okay, yang ni value yang kita keluarkan melalui out.println, tapi dalam apa ni, dalam cursor ni, dalam kotak ni, ini adalah daripada types. Okay, so data type sebab dia carry value 25, so dia ambil daripada table trainee dan dia paparkan. Okay, so kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak bawa value ni, update ni, nanti bila tekan update dia akan bawa value ni ke form ini. Okay, so yang form ni saya update kat sini, kita update terus kat sini. Okay, ini saya tak tukar. Okay. Kita ambil yang ni, GSP ni. Okay, so kita guna hidden. Yang ni pun sebenarnya boleh letak je hidden dekat proses ni. Yang update training 2 ni, so kita boleh, sebab saya terus pergi kepada proses, so dia terus update data kat sini. Okay, saya tunjuk ini. Okay, 25. So kita submit. Okay, nampak tak value ni 25, tapi sebenarnya di belakang ni dia panggil form GSP update training form ni, yang kita dah sembunyikan value yang ni, hidden ni. Tapi kalau saya tulis, saya buat text. Sini saya buat text. Saya buat text. Saya buat text. Saya run semula. Saya masuk balik 25. Okay, so dia keluarkan balik data tersebut. Nampak tak dia keluar 25 ni, ni. Sebenarnya kita tak nak value ni dipaparkan kepada user sebab kat sini kita tak nak user buat proses update lagi. Okay, dan kita nak value ini yang kita papar ini bahawa ID 25 tu ada dalam table dan boleh dibuat update. Cuma kita minta dia paparkan dahulu maklumat tersebut. Kalau kat sini, ni boleh je kita ni, kita buang macam ni. Tapi kita tak naklah user buat proses ini. Sebab kita nak hantar data tersebut sahaja. Okay, so kalau kita tekan butang update. Okay, so data ni kosong sebab kita dah buang data daripada form ini. Okay, sebab tu walaupun nama tadi.
Walaupun ada kat sini 25, tapi bila data ni dalam form ni kita buang, user buang, maka bila kita tekan butang update ni, so data kosong. Tidak ada employee ID yang dibawa. Okey, faham tak? Sebab itulah kita sembunyikan yang ni. Sebab tu kita guna hidden, kita tak guna text. Kita tak guna type equal to text. Kita guna type equal to hidden supaya data tersebut boleh di carry ke next page untuk user buat proses update. So proses user tak boleh buat update kat sini, dan bila kita tekan update, jadi sebab sini kosong dan data yang dibawa tu adalah apa? Kosong. Okay, so data ni tak nampak lah sebab kita guna post. Kalau kita guna get, so kita nampaklah value dekat atas ni. Okay, so yang pentingnya ada value kat sini. So bila kita, okay, so dia bagi 25. Okay, walaupun tadi saya kata 25 ni dipapar kat sini, ini hanya paparan saja yang menggunakan out.println. Out.println tidak boleh bawa value kecuali kita guna have reference. Okay, as reference iaitu menggunakan konsep URL rewriting. Okay, menggunakan konsep URL rewriting. URL rewriting tu maksudnya kita ambil data kat sini. Okay, so kita ambil data kat sini. Kita buat rewrite balik. Nanti saya ajar untuk akan datang. Okay, so kita tekan update dan kita nampak tak value kat sini dia bawa 25 tadi. Sebab apa? Sebab adanya form yang kita bawa. Kalau kita keluar paparkan saja value, so kita tak boleh bawa form tadi. Kita tak boleh bawa data daripada yang tidak ada form. Okay, so that's why kita sembunyikan value ini daripada user yang kita papar hanyalah bukan dalam bentuk form. Saya nak tunjuk kat sini kita guna, saya tukar kat sini pakai get. So saya nak tengok macam mana data ni di carry daripada satu page kepada page yang lain. Okay, saya masuk training ID. Okay, saya masuk 25. Okay, so submit. So dia tekan. Okay, so bila saya submit, okay, nampak tak atas ni saya dah guna form, itu employee ID, submit 25, is a submit. Okay, to submit. Okay, 25. Okay, so update. Oh, saya suka ni satu ni, form ni, post ni. Dan satu lagi yang dalam ni, form dalam if ni, yang dalam statement jika di post, so sini saya guna get juga. Dalam balik. Nak guna dua-dua get. Supaya saya nak tunjuk pada you all macam mana data tu dia carry daripada satu page kepada satu page yang kita namakan dia sebagai storing information client. Ataupun klien tu maksudnya bukan klien pembeli tu. Klien tu maksudnya komputer kita is a client. Okay. 25. Okay, so dia beritahu kat sini. So employee ID 25 dan submit dan dia true dan dia akan cari value. Okay, bila tekan butang update kat sini, butang update ni dia akan update pada form. Okay, so nampak tak dia bawa value employee ID 25, name Muhammad plus Ismail plus Jaafar and city, Marang and state KEL dan update trainee is a update iaitu dia punya button yang kita buat tu. Okay, so di sinilah value ni dipaparkan dan yang ni kita panggil sebagai URL. Okay. Ini diisi URL yang boleh kita gunakan untuk dia hantar data. Tapi sekarang ni kita menggunakan hidden form. Okay, guna hidden form. Jadi kita nampaklah value ni dia hantar kat sini. Kalau kita guna post, guna method equal to post, maka kita tak nampaklah value yang dia hantar kat sini. So sebab tu saya kata
Ada masa kita guna get, ada masa kita guna post. Kalau buat sistem, kalau tak tahu data tu bawa ke tak bawa, you guna get. So you tahu data tu retrieve tak ataupun tak retrieve daripada satu page ke daripada satu page lain. Tapi kalau dah tahu dah semua tu, dia dah settle, so boleh tukar pada post. Okay, post dia tak nampak lah, dia hanya nampak nama file sahaja di sini. Yang belakang ni lepas daripada daripada tanda soal ni dah tak ada. Okay, ini adalah value, URL tu panggil. Okay, so nama Muhammad Ismail, so 25, nanti dia akan update lah, kalau kita akan update nanti dia buat proses update. Jadi, itu yang pertama, yang kita dah belajar dah 2 minggu sebelum cuti semester. Cuti pertengahan semester. So hari ni saya nak tunjuk cara yang kedua, iaitu kita menggunakan session. Menggunakan session. Selalu dengarkan session. Nak simpan session ke tak simpan session. Especially bila kita daftar pada suatu website dan dia tanya kita nak simpan ataupun tidak session tersebut. Okay, saya buka. Saya ada 4 page. Page pertama, page kedua, page ketiga. Dan page keempat ni adalah untuk remove session. Maksudnya kita delete session daripada klien ataupun daripada komputer kita. Kalau kita tak remove, maka dia akan still lagi ada data tu. Kita masuk dah beberapa kali pun data tu tetap ada dalam komputer kita. So setiap kali kita masuk, kita run pada page tersebut, so data tu terus ada. Tu maksudnya session tu ada dalam komputer kita. Sama juga kalau you masuk portal, kemudian tu dia punya username ataupun login dan password tu ada dalam dekat tempat login dengan dekat username. Dari sisi dia menggunakan session. Okay, session kita boleh buat expiry. Okay, kita boleh tengok berapa lama kita boleh simpan session tersebut. Dan session, kalau guna satu website, contohnya website internet banking biasanya you guna apa? Bank Islam, semua ada Bank Islam kan? Okay, kalau kita tak guna dalam berapa 10 saat ataupun 50 dalam 30 saat, so dia beritahu kita kan sama ada kita nak continue ataupun kita nak terus cancel. Kalau cancel nanti dia terus log out daripada sistem tersebut. Kalau kita tekan continue, so kita masih lagi berada dalam session tersebut. Itu pun dipanggil stateless information. Okay, page. Okay, dalam session ni saya tunjuk dulu contoh. Okay, so saya nak run file ni. Okay, first bila saya run file ni, okay, file ni tak ada tidak berkait dengan database, saya tak buat database. Tapi minggu depan nanti saya ajar macam mana kita nak implement session dalam login dengan logout. Okay, so saya ada 4. Satu, ini adalah text box. Saya ada text box untuk masukkan data, namanya names. Kemudian ada button submit iaitu next, kemudian reset untuk kosongkan data ni, kemudian start over. Dan start over kat sini adalah untuk dia remove that session. Okay, so the business start over. Okay, so let's say saya pergi kepada next. Okay, tanpa saya isi apa-apa data kat sini. Saya tekan next. Okay, so address pun saya kosongkan. So saya pergi pada next. Okay, so the next summary dia akan beritahu your name is required dan you live at, so required ni perlu isi lah, sekarang ni tak perlu diisi. Okay, so kita boleh back. Okay, let's say saya isi address kat sini. Kampung Balika. Okay, so saya tekan next. Okay, so kat sini, okay, dia akan nampak information tadi daripada required, now dia dah ada. Okay, your name is required sebab tak ada jadi merah, jadi you detail are not complete, so you cannot submit the form until required field. Okay, sekarang ni tak ada button submit. Okay, sebab
form ni tidak complete. Kalau form ni complete, nanti barulah ada button submit akan keluar. Okay, so you leave akan pengembalikan. So kalau saya tekan back, so dia akan still lagi datanya ada. Okay, so saya tekan balik back kat sini. Okay, let's say tak nama. Okay, Fatimah. Okay, saya tekan next. Bila saya tekan next, so data ni still lagi ada. Okay, saya tekan next. Okay, so nampak tak? Tadi ada warna merah-merah kan? Now dah tak ada warna merah. Sekarang ni ada kataan button register. Maksudnya dia menggunakan if statement. If tak complete, then dia akan keluar warna merah. If complete, then dia akan keluar button register. Okay, so saya akan tutup. Okay, saya tutup. Dan saya run semula. Saya nak run semula. Okay, so nampak tak kat sini? You nampak tak kat sini? Nama saya terus ada kat sini. Sebab session tu masih ada dalam komputer saya. Tetapi kalau saya run yang ini, yang training report tadi, saya buka balik training tadi. Yang training, where is training? Here. Okay, lepas saya buka satu-satu, ketikkan form ni. Okay, so saya run form ni. So form ni kosong kan? Instead of tadi, form ni tu ada nama saya. Sebab yang ni saya telah letakkan coding session. Sebab tu nama ni ada. Sebab tu yang ni kosong. Tidak ada sebab saya tidak menggunakan session, coding session di dalam form, dalam coding update training form tadi. Okay, tak apa. Saya tak tutup sekali lagi. Kita tutup, saya run lagi sekali. Okay, saya run yang update training form. So tak ada kosong. Dan saya run yang page 1. Okay, so nama saya still ada kat sini. Okay, yang ni kosong sebab apa? Saya tidak menggunakan coding session. Yang sini, page ini saya letak coding session. So macam mana nak buat? Okay, nanti saya akan ajar. Okay, so when saya reset, so dia akan kosongkan. Reset, dia tu jadi kosong. Okay, dia tak ada reset, kita start over. Okay, start over. So dia kosongkan. So bila saya run semula, okay, bila saya run semula yang ni, nampak tak dia tak ada. Sebab saya dah start over tu maksudnya saya dah remove session. Saya buat coding remove kat sini. Okay, saya tekan next. Okay, so dia remove semua tadi dengan alamat sekali. So start over. Okay, so back. Okay, so faham konsep session, state information? Dia nak tanya sebelum kita tengok coding? Ada. Okay, tak ada. Kalau tak ada, okay, so kita akan buat coding. Okay, so you all semua buka NetBeans. Okay, dan tulis yang ni. Nampak tak? Okay, saya cadangkan supaya you all buat kamu semua buat a new project. Okay, pergi pada file, new project. Okay, new project. Kemudian web application, Java web application. Kemudian next. Okay, so boleh tulis nama projek ni adalah Managing State Information. Okay, Managing. Nanti saya nak cari State Information. Okay, so tekan finish. Okay, Managing State Information. Okay, dan tekan finish.
Okay, dah? Dah? Kalau dah kita proceed. Dah. Okay, so pergi pada okay, so web pages. Okay, klik sebelah kanan new JSP file. So kita kena guna JSP sebab apa? Session ni adalah dalam bahasa Java. Maka untuk letak bahasa Java kita kena guna JSP. Kita nak embed bahasa Java di dalam HTML. So JSP, pilih JSP. Okay, nama filenya adalah, dia boleh buat page 1. Macam saya buat page 1. Okay, letak je page 1. Page 1. Okay, then finish. Okay, tulis kat sini, file namanya adalah page 1. Okay, then finish. Okay, dah. Okay, bila dah, okay, type yang ni. Mungkin so yang ni kita tulis title ni tukar kepada Managing State Information. Okay, name. Okay, so yang ni, okay, letak title dia Managing State Information Name, nanti dia keluar dekat title kat atas tu. Okay, kemudian okay, file ni adalah sebenarnya saya cerita dia nak buat, nak booking room. Okay, tapi saya buat sikit je lah. Okay, so form, saya buat nama dia kat sini room. Okay, nampak? So, okay, nampak. Okay, nampak? Nampak tak? Okay, sebenarnya ni adalah daripada lab guide. Lab guide ni ada dalam klik. Okay, kalau tertinggal nanti boleh pergi dekat lab guide, manage information. Tapi buat sekarang lah. Tak payah nak tunggu-tunggu. Okay, dah? Okay, applicants information. Okay, form, okay, action, nanti kita akan buat page2.jsp. Okay, so saya guna method. Okay, so kita boleh juga guna method get, letak get lah. Kita boleh tengok value kat atas. Get. Okay, so dalam input type ni saya menggunakan perkataan session. Okay, so dalam input ni saya ada menggunakan perkataan session. Okay, so sini name, okay, label dia, input type, name, okay, name. So, name. Nama pembuku. Name, username, ini username. Okay, size dia 50. Okay, value. Okay, so value equal to, kemudian letak select ni. Iaitu if session.get attribute. Kita boleh reset. Okay, reset ni buang. Okay, so kita guna session get attribute.
Okay, sebab nama attribute kita nanti kita guna dia nama adalah name. So untuk dapatkan attribute daripada session, so dia punya methodnya adalah get attribute. Session ni adalah satu objek dan objek tersebut akan panggil get attribute sebagai method dan value ni adalah name. Okay, if session attribute name is not null, then kita akan print out session dot get attribute name. Sebab tu tadi bila saya dah isi nama, dia dah pegang value, then value tu akan kekal bila pun kita run file ini. Okay, so ni buka dan ni tutup dia. Okay, so apa maksud P kat sini? Ni adalah paragraph. So dia guna PR. P pun apa? Boleh guna P, boleh guna DR. Okay, form pertama. Form kedua adalah untuk panggil page yang keempat. Okay, panggil page 4. So dalam ni kita ada dua form. Form untuk kita isi nama, kemudian form yang kedua adalah untuk kita panggil kepada page 4 untuk kita buat reset value. Okay, siap? Type? Belum. Okay. New JSP, okay, page 2. Okay, page 2. Okay, then finish. Okay, buat second file dalam tempat yang sama. Okay, then kita tulis coding ni. Okay, pada page 2, okay, you akan buat coding ni. Okay, saya akan tunjuk separuh-separuh dulu. Okay, so dekat atas ni kita kena buat
kita kena tulis set session daripada page 1. Okay, so buka dekat atas sekali. Okay, so kita request page 1 is not enough. Okay, submit page 1 ni adalah daripada button submit tadi kan. Kalau perasan ni page 1 dia adalah daripada nama button submit ni. Submit page 1. Okay, so kita declare string request.get parameter. Kena ambil balik nama dapatkan parameter tadi daripada name tu. Kemudian kita setkan attribute. Okay, set session.set attribute. Okay, bila kita guna session.set attribute ni, inilah untuk kita create setkan attribute, set attribute name to session. Session name. Saya still lagi menggunakan yang sama. Okay, so name ini sebenarnya tiga-tiga ni lain. Ni name daripada page pertama tadi dan ini adalah variable kepada kita dapatkan daripada form, daripada data pada form. Okay, yang kemudian yang ni name dalam kurungan ni, name dalam bracket ni, ini adalah session. Name ni nama session. Sebab apa saya senang guna nama yang sama? Supaya nanti kita refer senang. Kalau kita guna username, yang variable username pun kita guna session pun username juga. Nanti kan kita takut bagi nama lain, nanti kita buat nama lain. Kita panggil nama lain, kita tak ingat. Jadi saya better kita guna nama yang sama. Walaupun ni adalah berbeza-beza. Ini daripada form, yang ini daripada form, yang ini adalah attribute, ini adalah variable yang kita assign kepada daripada nama form. Yang ini dalam ni adalah session. Session nama dia name. Okay, kita set attribute. Sebab tu tadi dalam page pertama kita panggil dia sebagai get. Kalau perasan kita getkan ke sini, get session. Sebab kita dah set session. Kalau kita tak set session dekat page kedua ni, kita tak boleh nak panggil get session. Kena set dulu baru boleh get. Okay, siap tulis yang ni? Belum. Yang ni, yang daripada nombor 9 sampai nombor 15. Siap? Belum. Okay, tak apa tu ni. Yang ni address. Tadi name, yang ni kita nak buat. Kita pegang address. Okay, boleh saya move ke bawah. Okay, kemudian kita ada form. Okay, reset ni pun buang. Reset. Okay, kalau nampak yang kat sini address ni pun dia pakai benda yang sama tadi lah, macam tadi. Macam page 1 tadi. Okey, yang atas ni daripada 9 sampai 15 siap? Siap. Siap saya nak move sampai bawah. Okey.
Okay, so dekat bawah ni ada dua lagi form. Satu form untuk back. So dia akan balik kepada page pertama. Dan yang kedua adalah form untuk reset, start over, reset. Page 4. Ini page 1, nanti dia come back pada page 1. Satu form untuk isi address, satu form untuk submit back to page 1, and then yang kedua ni adalah untuk kita submit reset. Okay, so reset value kita panggil page 4 untuk dia remove session. Okay, jadi yang ni name address ni tak sama dengan yang ni. Tapi saya guna nama yang sama sebab senang bila kita buat coding, kita tahu okay ni refer to address. Tapi jangan pula kata ni sama. Yang kata yang ni address ni adalah sama address ni. Tak, ini adalah bagi input. Input ni ada nama dia address. Okay, yang ni adalah session. Okay, kalau nampak kat sini, so input type name ada value kan. Okay, sebelum ni kita tak letak value, kosong. Tapi yang ni kita letak value, if not null, dan dia akan printkan address. Kalau null, so kosong lah, tak ada value. Kalau kita tak masukkan value. Okay, so submit, nama file kat sini adalah submit page 2. 3. Ni back page 1. Ini reset sebab kita remove session in name and address. Okay, untuk you all supaya senang ingat lah. Saya letak kat sini. Okay, ni reset dia, tujuan dia untuk remove session. Kita nak remove session name dengan address sebab kita dah setkan name dengan address tu sebagai session. So, kita nak remove. Kalau kita tak remove dua-dua, nanti satu je lah hilang. Tapi dia bukan sebab kita tulis sini, dia hilang. Nanti tulis dalam coding page 4 nanti. Okey, dah siap? Dah. Okey. Dah semua orang dah Okey, dah.
Saya nak move ke page ketiga ni dipanjang sikit. Panjang sikit je. Okay, so buat new GSP, nama dia page 3. Okay, page 3. Okay, sini namanya adalah page 3. Page 3 ni saya buat adalah untuk paparkan semua value dan setkan address sebagai session dalam page ni. Okay, so page 3 kemudian finish. Okay, so dalam page 3 sama juga yang kita akan buat. So kita buat address, kita nak set address sebagai session. Okay, so sini, so completion ni page 2. Okay, set session, mana kita set session, so get value address from page 2.jsp. Okay, so kita set session address. Okay, cara semua sama. Kalau kita dalam page tadi ada dua data, so kita boleh set kat sini lah berapa. Sini saya tunjuk satu sebab kita ada satu je kan. Saya hanya ada satu data yang saya masuk setiap form. Kalau dalam satu form tu ada dua, contohnya username dengan login, so kita boleh set dua-dua terus. Tak payah set asing-asing. Okay, so request get parameter submit page 2. Ini adalah nama kepada submit page 2 yang kita buat tadi dekat page 2 tadi. Okay, string address request get address ni, address daripada name equal to address. Kemudian kita setkan attribute address is a address. Okay, dah, yang ni dah. Okay, kalau dah saya nak turun ke bawah. Okay, so namanya saya buat summary. Okay, title summary, so summary. Okay, so you enter the following information. Okay, nampak tadi saya masuk kan. Okay, so kita bagi declaration integer I sama dengan kosong. Sebab apa nanti kita akan tentukan dia sama ada dia ada session ataupun tidak. So I sama dengan kosong, ini I adalah flat sebenarnya, flat. Boleh jadi boolean. Okay, saya letak dalam table, saya tulis.
belum. Masuk kat mana? Ataupun saya turun je ke bawah. Yang line sampai line 38 siap? 39. Saya nak move ke bawah sikit boleh? 39 siap. Right. 9. Okay, sini. Okay, so boleh sambung. Okay, if. Okay, then dia akan keluarkan yang ni lah. So HTML ni berada dalam if flag sama dengan 1. Okay, sampai mana lah? Sampai flag. Yang ni dah. Else. 67. Okay, yang ni buka kepada ni reset. Reset ataupun start over. Okay, so boleh tambah satu lagi. Back to page 1. Dekat sini. Okay, HTML page 1. Okay, so back to page 1. Okay, yang ni pergi pada page. So kita guna on click. Saya guna button. So bila button on click, location.hreference page JSP. Ataupun kalau tak nak guna button ni, boleh guna yang form tadi. Konsep form. Yang dalam page 1 dengan page 2. Kalau form ada 3 lah form. Okay, pakai 3 form. Kalau tak pakai form, boleh pakai button macam ni. So dua-dua tu adalah betul. So you all boleh pilih nak guna mana satu, nak guna form ataupun nak guna konsep button macam ni. Bila guna button kena ada on click. Kalau form kena guna type button submit. Okay. Okay, dah siap? Dah. Semua? Semua dah siap? Tapi nak tengok balik boleh? Boleh. Sebab ada merah banyak. Ada merah. Okay, apa? Cuba letak kat merah tu berapa dia beritahu. So kod dia. Okay, nampak tak? Kod dia senang je. Remove session.remove attribute and names. So kita remove attribute tadi, session dia adalah name dan satu lagi adalah address. Kalau kita ada banyak attribute, so kita boleh remove semua attribute. Biasanya kalau dalam satu page tu username dengan password lah biasa kita ni. Yang ni biasa kita guna untuk butang logout nanti dia akan keluar daripada sistem
Okay, so kita guna respond.send direct. Okay, send direct ni maksudnya bila kita tekan butang tersebut, nanti dia akan terus balik kepada page 1. Okay, respond.send direct. So dia akan direct kepada page 1. Sebab kita buat page 1.jsp. Kalau kita buat page 2.jsp, so dia pergi pada page 2 lah. So, ini adalah nama file kita, kat mana kita nak suruh dia pergi. Daripada page ni dia pergi kepada page mana. Kalau dia duduk dalam page tersebut, page 1, so page 1 lah. Kalau dia duduk daripada page 3, nanti dia akan pergi kepada page 1. Kalau duduk pada page 2, dia akan pergi kepada page 1. Okay, dah siap Taib belum lagi? Dah. Apa nak tengok page 2 yang 38? Page berapa? 3? Page 2 yang 38. Page 2, 38. Okay ni. Okay. Okay, dah kan? Dah. Okay, semua okay. So kita run daripada page pertama. Okay, pergi pada page pertama. So run page, run file. Alright, so boleh masukkan punya nama, apa pun lah. Okay, kemudian next. Okay, then boleh tinggal address, tak payah masukkan address. Pergi pada page 3. So nak tengok sama ada dia keluar tak warna merah tadi, tulisan required tu. Okay, so page 3, okay, nanti dia akan keluar ni. So required, so your detail are not complete, so cannot submit the form. Okay, so back to page 2. Apa ni? Address saya tak ada button lah. Tak button Dekat address tak ada button. Tak tulis lah tu. Ya ke? Kita tengok ni, page 2. Tengok ada tak? Ni. Page 2 ni ada tak ni? Form action page. Ni next page 3. Cukup je semua. Cukup. Tapi tak keluar. Ke apa nak tengok? Tengok. Sekejap.